dalam satu majlis ilmu, dan kita bersyukur bukan semata-mata kerana kita berada di sini pada malam ini di tempat yang selesa, di tempat yang elok macam ni, tetapi bersyukur kerana ada ramai lagi yang tidak berkesempatan untuk hadir. Tapi kita berpeluang, diberikan keinginan, kelapangan, kesihatan, dan kita hadir pada malam ini untuk sebahagian daripada majlis ilmu yang dibuat di masjid ini. Dan beginilah yang berlaku di zaman Nabi SAW, di zaman para khalifah, di zaman para sahabat dan tabi'in, zaman berzaman, di mana masjid hanya masjid tempat untuk umat Islam menuntut ilmu di waktu itu. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in tidak ada sekolah, tidak ada universiti. Yang ada hanyalah masjid. Sebab tu di mana-mana saya pergi untuk berkuliah, saya sentiasa beritahu bahawa kita jangan rasa rendah diri, jangan rasa rendah, standard rendah datang belajar di masjid. Kerana di zaman dahulu, di waktu tidak adanya sekolah, universiti dan pusat pengajian, masjidlah tempat orang Islam menuntut ilmu. Kalau kita lihat sejarah hidup para ulama sejak dulu, mereka hanya belajar di masjid, dan hasilnya mereka menjadi manusia yang berilmu terkenal sepanjang zaman. Contohnya Imam An-Nawawi, yang merupakan di antara imam fiqh mazhab Asy-Syafi'i dan juga imam hadis yang terkenal, Imam Yahya bin Sharaf Muhyiddin An-Nawawi, yang meninggal pada 676 Hijrah. Beliau mengatakan bahawa setiap hari aku belajar di masjid sebanyak 13 kelas, 13 kuliah setiap hari, daripada pagi ke petang dan ke malam. Dan hasil bertahun-tahun itulah, siang dan malam itulah, Imam An-Nawawi terkenal hingga hari ini melahirkan buku-buku yang masyhur, termasuklah buku yang kita selalu baca dan jumpa, Hadis 40 Imam An-Nawawi, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain menunjukkan ilmu. Dan beliau tidak pernah masuk universiti, tidak pernah masuk sekolah, hanya belajar di tiang-tiang masjid. Tiang yang macam masjid kita ni, satu tiang, satu pengajian tafsir, kitab apa. Tiang yang kedua, hadis, kitab apa. Tiang yang ketiga, fiqh, kitab apa. Jadi manusia, umat Islam pada masa itu mencari tiang-tiang masjid untuk belajar. Jadi kita jangan rasa rendah diri, jangan rasa tidak ada nilai sangat datang masjid ni sebab tak masuk dalam universiti. Jadi malam ini saya mendapat jemputan dan untuk memberikan kuliah tentang buku yang saya tulis. Rupanya ada. Rupanya buku yang saya tulis ini rupanya telah dibaca di masjid ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang menganjurkan majlis itu. Buku ini saya tulis lebih kurang 5 tahun yang lepas, dan saya berterima kasih kepada masjid ini kerana memberikan ruang. Dan mulai pada malam ini dan setiap bulan insya-Allah kita akan melihat buku ini sepintas lalu, dan bersama-sama kita habiskan insya-Allah. Buku ini tentang beberapa persoalan yang asas, yang ringkas tentang ilmu hadis. Dan bila mana saya buat buku ini, saya bertujuan pertamanya untuk buat satu buku yang mana siapa-siapa pun baca dia boleh faham apa itu hadis, sebar sedikit tentang ilmu hadis, kenal beberapa orang ulama hadis, tahu sebar sedikit tentang hadis, supaya tak adalah kita ni kalau orang tanya kita, Tuan Haji, hadis ni apa hadis? Jadi kita tak boleh jawab. Sekurang-kurangnya kita ada buku kecil, dan ada banyak lagi buku lain yang macam ni, ditulis oleh ustaz-ustaz yang lain. Kita dapatkan buku-buku ni supaya kalau orang tanya kita, kurang-kurang kita boleh jawab hadis ni ialah apa, cerita dia 1, 2, 3.
Kerana apa? Kerana hadis ni adalah sumber yang penting dalam Islam selain daripada Al-Quran Al-Quranul Karim. Jadi malam ni mengikut maklumat yang diberikan oleh Jawatan Kuasa kepada saya, kita sampai kepada persoalan ataupun isu yang ketiga. Dalam buku saya buat 20 persoalan. Saya cuba kumpulkan. Jadi tak apa tuan-tuan, kalau tak ada buku, depan ni ada buku, AJK kata buku ni masjid yang beli. Mungkin saudara yang boleh edarkan. AJK beritahu ni masjid yang beli. Jadi siapa-siapa yang tak ada buku boleh gunakan. Kalau siapa yang tak ada juga, di depan ni saya pancarkan benda yang sama juga dalam bentuk lain yang dalam buku itu juga sama. Yang tak nampak juga saya akan bacakan insya-Allah. Sebelum ni telah pun kita lalui dua isu, dua persoalan yang mana bukan saya yang ceritakanlah, ustaz lain yang cerita. Tapi seringkasnya persoalan yang pertama ialah tentang keperluan hadis dalam kehidupan seorang muslim. Kerana apa? Kerana ada satu fahaman yang sesat yang telah difatwakan sesat oleh semua ulama, iaitu mereka yang dipanggil Jemaah Al-Quran. Jemaah Al-Quran. Di Malaysia ni dia dipopularkan oleh seorang yang bukan ulama, yang terkenal dahulunya dia ni anti hadis. Buku dia pun diharamkan di Malaysia. Dia tubuh Jemaah Al-Quran. Dia kata hanya Quran yang kita perlukan, hadis tak payah. Hadis tak perlu. Jadi soalan pertama dalam buku saya jawab, kenapa kita perlukan hadis? Kenapa kita perlukan hadis Nabi? Itu satu. Jadi saya tak mau huraikan, tuan-tuan perempuan boleh baca, boleh dapatkan. Saya ada beri beberapa hujah yang ringkas yang insya-Allah berfaedah. Dalam persoalan yang kedua pula, saya ceritakan tentang maksud hadis. Apa itu hadis? Jadi saya rasa tuan-tuan dan perempuan telah pun tahu, tetapi untuk kita ingat dan balik, kalau orang tanya kita boleh jawab. Hadis ialah segala-gala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala-gala yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan hadis. Yang dilakukan maksudnya Nabi bercakap, Nabi berjalan, Nabi beribadat, pakaian Nabi, sifat Nabi, tinggi rendah, kulitnya, bagaimana rambutnya, semuanya ulama panggil hadis. Kenapa saya buat soalan yang kedua ni? Kerana ada orang yang salah faham. Dia kata hadis ni ialah sabda dan kata-kata Nabi sahaja. Itu aja hadis. Ini biasa kita dengar lah dalam radio, TV yang kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Nabi bersabda. Betul. Tetapi hadis lebih luas daripada kata-kata. Bermakna bila Nabi bercakap, itu dipanggil hadis. Bila Nabi solat, pergerakan badan, Nabi tak bercakap, Nabi bergerak ketika solat, Nabi bergerak ketika berjalan, Nabi berlari, Nabi menaiki kenderaan, kuda dan sebagainya, itu pun dipanggil hadis. Dan pakaian Nabi, serbannya, kopiahnya, jubahnya, kasutnya, cara dia pakai dan sebagainya juga dipanggil hadis. Dan sifat-sifat akhlak Nabi pun dipanggil hadis. Nabi pemurah, Nabi berani, Nabi mukanya indah, Nabi suka memaafkan, Nabi bertegas di medan perang. Jadi ini juga dipanggil hadis. Jadi secara mudahnya, kalau orang tanya kita boleh jawab, hadis ialah semua perkara, segala-galanya yang berkaitan dengan diri Nabi SAW. Barulah betul maknanya. Bermakna kalau tuan-tuan jumpa dalam buku mengatakan bahawa Nabi SAW ketika solat mengangkat tangannya sehingga menyamai bahunya. Ketika Allahu Akbar tu mula-mula solat itu, Nabi mengangkat tangan sama dengan bahunya. Satu-satu hadis sahabat bagi tahu, sahabat nampak, aku melihat Nabi solat, Nabi mengangkat tangannya ketika mula solat sehingga paras bahu.
Satu lagi hadis kita jumpa sahabat lain pula cerita, aku melihat Nabi angkat tangan separas telinga. Separas telinga. Jadi ini perbuatan. Nabi tak bercakap, Nabi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat menampak. Dia kata aku melihat Nabi solat, tangannya begitu, tangannya begini, separas bahu dan kadang-kadang separas telinga. Ini juga dipanggil hadis. Hadis dalam bentuk perbuatan. Nabi tak cakap. Dan kadang-kadang Nabi nampak sahabat buat benda yang baik dan Nabi diam. Nabi setuju apa dia buat. Nabi tak cakap, Nabi diam. Sahabat pun tahu Nabi setuju. Nabi mengiyakan. Nabi tak cakap, Nabi diam. Itu pun ulama panggil hadis, iaitu persetujuan Nabi. Bermakna segala-gala yang berkaitan dengan Nabi dipanggil hadis. Tapi yang biasa kita dengar sabda Nabi lah, kata-kata Nabi. Ini biasa. Dari segi ilmu, hadis ialah semua yang berkaitan dengan diri Nabi. Baik, itu dua persoalan yang telah lepas. Malam ni kita lihat persoalan yang ketiga. Persoalan ketiga saya bawa di sini ialah apakah maksud dua perkataan yang sering disebut ketika belajar hadis. Maksud kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar tentang hadis ataupun berbual dengan orang yang belajar hadis, baca buku-buku hadis, dia akan jumpa dua perkataan yang sering diulang-ulang. Perkataan pertama ialah sanad. S-A-N-A-D, sanad. Dalam bahasa Arab sin nun dal, sanadun, sanad. Perkataan yang kedua ialah matan. M-A-T-A-N, matan ataupun mim ta nun, al-matn. Ini dua perkataan yang sering ditemui kalau kita membaca tentang hadis, belajar tentang hadis, berbual dengan orang yang belajar hadis, mendengar ucapan orang yang belajar hadis. Dia akan sebut sanad dan kadang-kadang disebut matan. Apa dia dua benda ni? Saya rasa tuan-tuan dan perempuan ramai yang dah tahu, tapi ada yang belum tahu. Kita lihat bersama. Sanad apa? Di sini saya sebut dalam buku saya, sanad ialah silsilah periwayat bagi sebuah hadis. Bermula daripada pengumpul sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak faham lagi. Yang tak faham tak apa. Kita akan tunjuk gambar rajah dan contoh daripada kitab hadis. Bermakna bila orang sebut sanad, hadis ni ada sanad. Ini sanad hadis A, ini sanad hadis B. Ataupun kita kata saya belajar hadis hafal sanad. Ada orang belajar sanad. Apa dia? Nama-nama periwayat, nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Itulah sanad. Senarai panjang nama-nama periwayat hadis. Dia ada mula dan hujung. Permulaan sanad ialah daripada penulis dan pengumpul buku hadis tersebut. Penghujungnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna daripada penulis itu sampai kepada Nabi, siapa guru-guru dia. Itu maksud. Sebagai contoh, kalaulah kita berada di zaman Nabi. Sebagai contoh, kalau kita berada di zaman Nabi, kita bertemu dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar bercerita kepada kita, aku mendengar Nabi bersabda. Dia pun cerita hadis. Baik, dalam peristiwa ini sanad telah pun ada. Siapa orang-orang dalam sanad ini? Pertamanya kita yang dengar daripada Umar, yang keduanya Umar, yang ketiganya Nabi. Kalau kita susun, saya dengar daripada Umar, Umar dengar daripada Nabi. Jadi sanadnya apa? 1, 2, 3 orang. Ini sanad paling pendek lah. Di zaman Nabi memang pendek. Pendek terus kepada Nabi, terus kepada sahabat. Tetapi ni, katalah kita hidup lepas Umar meninggal, tetapi ada yang hidup, masih hidup ialah murid kepada Umar. Apa akan berlaku pada sanad tadi? Makin panjang.
Saya dengar daripada murid Umar dengar daripada Umar dengar daripada Nabi. 1, 2, 3, dah jadi 4 orang. Ini dipanggil sanad yang makin panjang. Begitulah berlaku zaman berzaman, sanad makin panjang. Sanad inilah yang menjadi penghubung antara kita dengan hadis tadi. Sebab tu sanad dipanggil nama-nama periwayat, dan sanad juga dipanggil penghubung antara kita dengan hadis. Jadi tuan-tuan, kalaulah contoh pada malam ni, kalaulah kita nak cari sanad kita pada tahun 2011 sampai kepada hadis Nabi pada tahun 11 Hijrah Nabi meninggal, berapa ramai orang tuan-tuan antara kita dengan Rasulullah? Ramai. Sebab antara kita dengan Nabi beribu tahun. Tuan-tuan belajar hadis dengan seorang ustaz. Ustaz tu pula belajar dengan guru dia. Dulu guru dia belajar dengan guru dia. Guru kepada dia belajar dengan guru dia lagi. Sampailah kepada Umar bin Al-Khattab ke, Ali ke, Abu Bakar ke, sampai Rasulullah. Berapa ramai, berapa panjang yang dipanggil sanad. Ini kita panggil sanad hadis. Okey, sanad hadis. Tuan-tuan kalau pening tak apa. Pening mengaji agama ni dapat pahala. Bukan pening duduk di rumah, duduk pening pasal apa? Tengok bola pasukan kita kalah apa tu, pening tak dapat pahala. Ni pening mengaji hadis, insya-Allah dapat pahala. Saya ulang balik. Sanad ialah rantaian periwayat-periwayat penghubung antara kita dengan hadis tu sampai kepada Nabi. Saya bagi contoh mudah. Saya ambil ni daripada satu kitab hadis. Tuan-tuan boleh tengok ke depan, yang tak nampak saya bacakan. Ini saya ambil daripada sebuah kitab hadis yang bernama Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. Sunan maksudnya ialah himpunan hadis. An-Nasa'i nama penulis dia, nama pengumpul dia. Siapa Imam An-Nasa'i? Nama dia Ahmad bin Shu'aib. An-Nasa'i meninggal pada tahun 303 Hijrah. 303 Hijrah. Ini Imam An-Nasa'i. Kita tengok apa Imam An-Nasa'i buat dalam buku hadis. Imam An-Nasa'i memulakan ni hadis nombor 2. Ni ada nombor 2 ni. Okey, ini nombor 2, hadis nombor 2. Dia mulakan ayatnya dengan menyebut akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id. Itu dua nama yang mula-mula disebut. Ini cara belajar hadis, cara tradisional tuan-tuan. Hadis zaman moden di Malaysia dia mengaji ringkas. Ini di zaman di negara Arab sampai hari ini dia ada mengaji satu persatu. Macam dekat pondok lah, mengaji kitab satu huruf. Baik, nak faham apa yang Imam An-Nasa'i buat. Disebut pertama nama Ishaq bin Ibrahim. Ini ulama terkenal, kawan kepada Imam Asy-Syafi'i yang terkenal zaman tu. Nama yang kedua disebut Qutaibah bin Sa'id, seorang lagi guru dia. Kemudian dia berkata an Jarir, daripada seorang rawi bernama Jarir. An Mansur, daripada seorang rawi, seorang periwayat yang bernama Mansur. An Abi Wa'il, daripada seorang periwayat bernama Abu Wa'il. Daripada Hudzaifah, ini sahabat Nabi. Hudzaifah sahabat Nabi berkata bahawa Rasulullah SAW bila bangun malam yashusu fahu bisiwak, bila dia terjaga di tengah malam, dilihat Nabi pergi membersihkan gigi dia dengan kayu sugi pada waktu malam. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, mana sanad pada hadis ni? Sanad dalam hadis ini bermula daripada Ishaq bin Ibrahim, Qutaibah bin Sa'id, Jarir, Mansur, Abu Wa'il, Hudzaifah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sanad. Inilah penghubung antara siapa? Antara Imam An-Nasa'i yang tulis buku ni dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad dia. Sanad dia panjang. Ada berapa nama tuan-tuan? Pertama 2, 3, 4, 5, 6 sekali dengan sahabat Nabi bernama Hudzaifah, dengan Nabi 7 orang. Bermakna 7 generasi, 7 peringkat baru sampai kepada hadis Nabi SAW. Itu Imam An-Nasa'i.
Inilah yang dibuat oleh semua imam-imam hadis, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Inilah cara dia menyebut hadis. Mula-mula dia tak sebut terus, dia sebut siapa guru dia, siapa guru kepada guru dia. Dalam hadis ni guru dia siapa? Ishaq dan Qutaibah, dua orang. Bermakna dia jumpa Ishaq dan Qutaibah belajar hadis. Kemudian Qutaibah dan Ishaq beritahu dia sebuah hadis. Apa kata mereka? Daripada Jarir. Jarir ni siapa? Guru kepada Qutaibah dan Ishaq. Jarir kata dia ambil daripada Mansur. Mansur ni guru dia pula. Mansur kata dia ambil daripada Abu Wa'il. Dan Abu Wa'il adalah seorang tabi'in yang sempat jumpa Hudzaifah. Dan Hudzaifah seorang sahabat sempat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting tuan-tuan dan puan? Kenapa susah payah Imam Nasa'i sebut benda ni? Tak boleh ke dia terus sebut Nabi bersabda bila dia bangun malam dia bersugi? Boleh ke? Boleh. Tapi salah dari segi kaedah hadis. Kenapa? Kerana Imam Nasa'i yang tulis buku ni, dia hidup tak sempat jumpa dengan Nabi. Maka kita boleh petikai dari mana dia ambil hadis ni. Orang di zaman ni boleh tanya, wahai Imam Nasa'i, kamu beritahu hadis Nabi bangun malam, terjaga tengah malam, dia ambil kayu sugi, daripada mana kamu ambil? Maka Nasa'i letak, ini dia guruku Ishaq dan Qutaibah. Guruku kedua dia berkata dia ambil daripada Jarir. Jarir kata dia ambil daripada Mansur. Mansur kata ambil daripada Abu Wa'il. Abu Wa'il kata ambil daripada Hudzaifah. Dan Hudzaifah sahabat Nabi melihat dan mendengar Nabi. Itu cara dia. Bermakna sanad ni amat penting dalam mengaji hadis. Di zaman itu sanad amat penting. Dan sanad ini panjang tuan-tuan. Ini sanad panjang. Ada lagi sanad yang pendek sikit. Maklumlah dia jauh, jarak yang jauh tu. Ini adalah ada 6-7 orang, ini panjang, dipanggil sanad yang panjang. Sanad panjang dipanggil sanad nazil. Sanad yang rendah dipanggil. Kalau sanad alim, sanad yang tinggi adalah sanad yang makin kurang antara dia dengan Nabi. Okey. Bermakna kalau tuan-tuan hidup di zaman Abu Wa'il, sanad dia pendek je lah. Abu Wa'il ambil daripada Hudzaifah, Hudzaifah ambil daripada Rasulullah. Habis. Duduk zaman Mansur, Mansur pendek. Tapi kita duduk zaman belakang, zaman Imam Nasa'i, maka dia ada ramai orang. Inilah yang dipanggil sanad, S-A-N-A-D ataupun sin nun dal. Jadi tuan-tuan lepas ni tahu dah, orang tak boleh bohong lah. Orang kata kat kita sanad itu ialah, dia kata sanad itu ialah hadis. Kita kata tak, sanad ialah periwayat hadis. Kita dah mula dapat bezakan. Ini tujuan kita belajar untuk membezakan. Baik, kataan yang kedua ialah matan, al-matnu. Bila kita dah kenal sanad, senang nak kenal apa itu matan. Matan tu ialah hadis itu sendiri. Matan itu ialah lafaz teks hadis itu sendiri. Dalam hadis yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan ni, sanadnya panjang. Di mana matannya? Matannya bermula daripada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashutu fahu bis-siwaki. Ini matan dipanggil. Jadi matan ialah macam dalam buku yang saya sebut dalam buku, matan ialah okey disebut ni. Okey. Saya sebut dah. Sanad ialah periwayat, matannya ialah hadis tersebut. Jadi sanad tu nama-nama orang. Bila habis nama-nama orang ni disebutkan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi pakai, apa yang sifat Nabi, itulah matan dia. Itulah matan dia. Jadi kalau kita nak bezakan mana sanad mana matan, sanad ialah nama-nama orang yang meriwayatkan hadis, matan pula ialah hadis itu sendiri. Baik, itu cerita dia. Jadi ini dalam buku saya ada huraikan sikit kepentingan sanad dalam hadis. Seperti biasa tadi saya dah sebut dan saya nak sebut sekali lagi, sanad ialah penghubung antara seseorang itu dengan Nabi. Tak boleh kita nak cakap ada hadis tapi tak ada sanad, tak boleh.
Bermakna apa tuan-tuan? Kesimpulan yang paling penting sekarang ialah, pertama, sanad itu penting dalam hadis, dalam ilmu hadis. Yang kedua, hadis yang tak ada sanad kita kata tak diterima. Macam mana hadis tak ada sanad? Tiba-tiba datang. Hadis mesti ada sanad. Baik, di mana sanad-sanad tu tuan-tuan? Di mana? Dalam buku-buku hadis yang macam saya tunjukkan di sini. Ini buku Imam An-Nasai. Tuan-tuan boleh cari buku Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Ini buku-buku dia tuan-tuan dan puan-puan buka. Dia mula dengan nama-nama orang, baru dia datangkan dengan hadis tersebut. Itu yang payah nak baca buku hadis yang awal, yang tebal ni. Sebab apa? Kita baca nama orang ni. Di negara Arab, di negara India, dia belajar hadis macam mana tuan? Dia belajar hadis, baca sanad dan matan semua. Bermakna kalau tuan-tuan pergi negara Arab, pergi negara India, pergi Pakistan, belajar hadis, dia akan suruh kita baca macam baca Quran. Semua sekali dia suruh baca. Bermakna kalau tuan-tuan nak khatam 100 hadis, bukan 100 hadis, 100 hadis dengan sanad sekali. Macam hadis ni baru satu. Ni akhbarana Isa, dia baca akhbarana Isa bin Ibrahim Qutaibah bin Sa'id Anja. Dia baca ni dua, dia baca bab habis. Yashusufahu bisiwak, satu hadis. Hadis ketiga pula, keempat, kelima, keenam. Guru saya, salah seorang guru saya dalam hadis yang sekarang ni pensyarah dekat UAE, doktor daripada India, yang dia bercakap Arab, dia mengajar dalam bahasa Arab di India, Dr. Abu Laith Al-Khair Abadi. Dia kata dia belajar siang dan malam hadis ni. Siang dan malam nak khatam kitab. Sebab apa? Sebab hadis banyak, sanadnya panjang, namanya ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar Sahih Bukhari contoh, sebuah buku yang namanya Sahih Bukhari, tuan-tuan tahu berapa hadis dalam tu? 7,563 hadis dalam kitab. Bermakna setiap 7,563 ni ada sanad dan ada matan, ada sanad dan ada matan. Tuan-tuan kena khatam baca semua sekali. Sebab tu siang dan malam tak habis-habis. Saya tanya doktor, Syekh, macam mana belajar? Dia kata letih. Dia belajar. Di Malaysia saya tak dengar lagi ada universiti yang buat macam tu. Yang saya dengar ada sekolah-sekolah agama yang buat macam tu. Tapi universiti dia tak buat lah. Universiti dia belajar ringkas-ringkas. Ini mengaji cara zaman dulu. Bukan zaman dulu, memang sekarang pada juga. Tapi cara yang diwarisi daripada para ulama. Baik, itu sanad dan matan. Jadi yang paling penting saya nak, sebelum kita pindah soalan yang keempat, ialah apa itu sanad? Sanad ini adalah nama-nama periwayat hadis daripada pengumpul Imam Nasai ke Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah. Baik. Satu persoalan yang mungkin orang tanya, zaman sekarang ni ada lagi ke sanad ni? Jawapan dia ada. Ada. Tuan-tuan dan puan, ada belajar hadis secara sanad, tapi sanad dia amat panjang. Maklumlah zaman 2011 ni, guru kita, guru pada guru kita, guru pada guru kita, berapa ramai ya. Dan alhamdulillah ramai ustaz-ustaz kita ada sanadnya, ada penghubung. Saya pun alhamdulillah ada, diberikan oleh guru-guru saya yang belajar pada guru dia, guru pada guru dia, guru pada guru dia, sampai Imam Bukhari, sampai Rasulullah. Penghubung tu masih ada tuan-tuan. Betul, ada setengah orang kata, kalau ustaz ada, bagilah kat saya. Bagilah sikit. Saya kata saya boleh bagi. Malam ni semua orang saya boleh bagi. Ada penghubung antara kita dengan hadis Nabi SAW. Tapi para ulama kata nak bagi kena ada syarat. Nak bagi ni kena ada syarat. Saya dapat pun kerana syarat. Jadi saya pada malam ni bagi tahu kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni, kalau tuan-tuan boleh ikuti kuliah kita sampai habis kitab yang kecil ni, 20 persoalan, saya akan bagi hadiah. Hadiah ialah penghubung sanad antara saya, tuan-tuan saya sampai kepada hadis Nabi SAW, insya-Allah. Tapi tuan-tuan kena semangat. Semangat bagi habis.
Kita boleh bagi. Saya kalau tuan-tuan lepas kelas tuan-tuan main bisik dekat saya, ustaz mainlah sanad tu. Saya bagilah, kesian. Tapi nak bagi ada harga, nilai. Jadi kita boleh habaq kat orang. Habaq kat cucu. Datuk ada sanad hadis sampai Rasulullah. Cucu pun tanya, Datuk ambil mana? Ambil pada Ustaz Adlan. Loh, Datuk ambil macam mana? Datuk habis mengaji kitab dia, dia bagi hadiah. Bawa ada nilai sikit. Tak ada lah orang kata Datuk dapat sanad. Datuk dapat macam mana? Datuk pergi belanja, Ustaz minum teh tarik, dia bagi. Yang ni tak tahu apa ada lah. Dia punya tak apa kemas, tapi sanad tu ada. Dan setakat yang saya tahu, ulama-ulama, ustaz-ustaz kita pun ada sanad macam-macam. Hadis, Quran semua. Jadi ini kenapa penting? Penghubung antara kita dengan Rasulullah SAW. So bukan benda kecil. Baik, kita pindah pada soalan yang keempat. Dia nak pergi habis cepat ni dah dapat sanad. Lama-lama ada hurai tak habis. Yang keempat, soalan yang keempat, bagi yang ada buku dan juga boleh tengok kat depan, saya dah tekan kat sini, saya dah siapkan di sini. Okey, ini soalan yang mudah ya. Apakah kelebihan mereka yang belajar hadis? Mungkinlah kalau ada orang tanya. Kita tahu dah, belajar hadis, belajar tafsir, belajar fiqh, belajar Quran, semuanya Allah bagi ganjaran dan kelebihan. Tetapi kalau orang tanya kita, cuba cerita sikit, apakah kelebihan mempelajari hadis? Kita boleh beritahu dengan beberapa perkara yang mudah. Saya bagi ni ada 2-3 perkara. Saya bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Saya bagi 7 perkara kecil ringkas yang tuan-tuan dan puan boleh beritahu kalau ada orang tanya, apa faedah ni belajar hadis ni, kan? Pertama saya sebut di sini, kita insya-Allah akan mendapat doa, mendapat kesan satu doa yang pernah Nabi doakan semasa Nabi masih hidup, iaitu Nabi berdoa, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fa'aha. Rasulullah kata, semoga Allah memberikan cahaya dunia dan akhirat maksudnya kepada mereka yang siapa? Yang mendengar hadis lalu menghafalnya, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Nabi doa kepada siapa? Mereka yang belajar hadis, dengar hadis, faham makna dia, simpan elok-elok dan beritahu orang lain. Bermakna Nabi doakan siapa? Orang yang mempelajari hadis. Malam ni sekurang-kurangnya saya dah baca satu hadis tadi. Kan? Satu hadis saya dah baca. Tuan-tuan dah dapat. Rupanya Nabi ni pada waktu malam dia terjaga. Pernah Nabi bangun, ambil kayu sugi, basuh dan cuci gigi dia di tengah malam. Ini hadis, satu hadis. Tuan-tuan dengar saya baca, tuan-tuan faham, tuan-tuan ingat dan sampaikan, Nabi doakan. Itu satu hadis. Bermakna semakin banyak kita belajar hadis, semakin besar ganjaran yang Nabi doakan kepada kita. Itu satu. Yang kedua saya sebut di sini, Imam Asy-Syafi'i menyebut, kamu semua hendaklah mendampingi orang-orang yang mempelajari hadis. Sesungguhnya mereka adalah orang yang paling tepat amalannya dalam kalangan manusia. Imam Syafi'i puji. Imam Syafi'i pun ahli hadis juga. Dan dia puji orang yang belajar hadis. Kerana apa? Amalan mereka, dia kata, paling baik. Baik, kenapa dia kata macam tu? Kenapa Imam Syafi'i cakap macam tu? Imam Syafi'i dia hidup pada kurun kedua dan ketiga. Dia meninggal pada 204 Hijrah. Dia sebelum Imam Nasai, sebelum Bukhari, sebelum. Dia imam yang lebih awal, lebih hebat. Imam Syafi'i kata, orang yang belajar hadis, amalan dia makin baik dan makin baik dan makin baik. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia belajar bagaimana Nabi beribadat, bagaimana Nabi buat begini dan begitu dan begini. Dia pelajari Nabi berwuduk macam mana, Nabi bersolat macam mana, Nabi bergerak dan membaca Al-Quran macam mana. Bila dia selalu dia baca hadis, ibadahnya makin baik. Contohnya wuduk. Dalam kitab hadis, tuan-tuan dan puan yang belajar hadis, siapa-siapa yang belajar hadis, tuan-tuan dan puan akan jumpa banyak hadis tentang wuduk. Dan hadis-hadis ini menunjukkan Nabi berjimat menggunakan air yang sedikit. Sebab tu bila kita baca hadis, kita akan faham bahawa Nabi menggalakkan kita supaya berjimat.
Walaupun air banyak, tapi wuduk jimatkan air. Jadi wuduk kita akan menjadi lebih baik. Sebelum ni kita ambil wuduk berjam-jam, berminit-minit, basah semua pakaian. Bila kita mempelajari hadis, kita dapati Nabi guna air yang sedikit. Nabi berpesan pula wuduk dengan jimat. Maka berubah wuduk kita menjadi lebih baik. Itu maksud Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau belajar hadis, kesan daripada kita ialah lebih baik, amalan kita lebih baik. Bukan maksud siapa yang tak belajar atau amalan dia tak sah, tidak, tapi lebih baik. Belajar bagaimana Nabi baca Al-Quran. Nabi disebutkan dalam hadis, Nabi baca Quran berhenti di setiap hujung ayat. Mana Nabi kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu Nabi baca, berhenti di setiap hujung ayat. Dan Nabi dengan suaranya yang merdu. Kita pun belajarlah buat lagu. Maka bila mana kita baca hadis-hadis Nabi tentang Quran, bacaan Quran kita lebih baik. Itu maksud Imam Syafi'i. Yang ketiga, di sini dia kata, saya bagi kata-kata yang panjang, tapi dia punya apa? Dia punya maknanya ialah bila kita mempelajari hadis, ya, kita akan mempelajari pelbagai benda. Selain daripada ibadah, kita akan belajar akidah dalam hadis. Dalam hadis ada kisah-kisah umat terdahulu. Dalam hadis ada cerita tentang mukjizat, ada peringatan, ada hukum hakam, ada tentang keluarga Nabi. Bermakna bila kita mempelajari hadis, faedahnya apa? Ilmu kita makin bertambah, maklumat kita makin bertambah. Kita tahu benda yang sebelum ni kita tak pernah jumpa. Dalam hadis ada macam-macam. Sebab tu saya cadang kepada tuan-tuan dan puan-puan, duit lebih tu kita belilah buku-buku hadis dan kita baca. Paling kurang dengan anak isteri, dengan kawan-kawan kita di masjid dan sebagainya, kita dapat insya-Allah jumpa macam-macam benda bermanfaat. Yang keempat, juga bila kita belajar tentang hadis, kita juga boleh mendapat faedah mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak. Dalam persoalan yang nombor belakang ni saya ada bagi, nanti kita akan sampai macam mana dalam dunia Islam ni sejak dulu lagi adanya hadis yang tidak sahih. Jadi siapa yang percaya hadis-hadis tak sahih ni ialah orang yang tidak mempelajari hadis. Bila kita belajar, kita tahu, oh ini ada, saya belajar hadis ni ada. Kita belajar ada. Hadis ni saya belajar tak jumpa setakat ni. Saya tanya ustaz saya pun, dia kata dia pun tak ada dalam kitab. Ini hadis ni diragui. Itu maksudnya. Bila kita sentiasa belajar hadis, kita akan jadi orang yang lebih baik. Sebelum ni kita pakai hentam ya, semua hadis. Sampaikan pantun Arab pun jadi hadis. Sampaikan sajak Arab pun hadis. Macam bunyi Arab. Contoh saya baca malam ni sajak Arab, saya baca. Berapa orang kepada kita yang boleh kenal ini hadis ke tak hadis? Saya pula saya kata, saya pergi tambah pula kat depan. Kalau saya jahat lah, saya tambah, oh Rasulullah, saya kata. Saya baca sajak Arab, saya baca pepatah Arab, al-aqlus salimu fil jismis salim. Sedap bunyi. Orang yang tahu dia kata, ustaz, ini bukan hadis, ini pepatah Arab. Maksudnya apa? Otak yang sihat ada pada badan yang cergas. Itu maksud dia tu. Al-aqlus salim fil jismis salim adalah pepatah Arab. Dia tak ada kena-mena dengan hadis. Jadi bila kita belajar, baru boleh kita bezakan. Oh, ini bukan, ini ustaz abang. Ustaz bagi tahu ini saja pepatah Arab. Ini kata-kata orang Arab, bukan kata-kata Nabi. Jadi kita sentiasa boleh ni. Kelebihan yang kelima, kita boleh mengelakkan daripada mengambil hadis-hadis yang tidak sahih. Okey. Sama macam yang kelima, tapi beza dia ialah kita boleh menapis hadis yang palsu. Maksudnya kita ada kebolehan bila kita belajar banyak tahun. Contohnya, tuan-tuan dan puan belajar daripada ramai ustaz. Ustaz-ustaz ni ajar dan dia sentiasa bagi nasihat. Tuan-tuan dan puan, hadis yang berikut bukan hadis, ini pepatah, ini sajak, ini apa. Lama-kelamaan tuan-tuan boleh tapis. Dia ada filter penapis. Belajar sehari dua tak boleh lah. Tapi belajar bertahun-tahun akhirnya dapat.
Okey, asas dalam hati kita, kita ingat, ustaz pernah ajar. Itu maksud dia. Yang keenam, memahami bagaimana Quran diamalkan. Bagaimana nak faham Quran, kena belajar hadis. Ini satu lagi faedah. Satu lagi faedah. Bermakna hadis ni tuan-tuan dan puan, bukan hanya sekadar perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, tetapi huraian kepada Al-Quran. Bila Quran suruh semayang, tuan-tuan jumpa dalam Quran semayang zuhur 4 rakaat, semayang asar 4 rakaat, ada dalam Quran? Tak ada. Hadis yang ceritakan bagaimana nak semayang. Itu maksud dia. Buat haji, Quran sebut dalam Allah sebut dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kita buat haji. Tapi macam mana cara nak berniat, nak bermiqat, nak bergerak ke sana sini, Nabi yang tunjukkan. Sebab tu kita pergi Mekah, ada jalan-jalan dia, ada peraturan-peraturan dia. Melontar di mana, berwukuf di mana, bermalam di mana, Nabi SAW dalam hadis dia jelaskan. Bermakna kita tak boleh pisahkan. Quran memberitahu hukum, Nabi menjelaskan cara dan bagaimana. Dan yang ketujuh, saya beritahu di sini, dengan mempelajari hadis, kita dapat mendekati bagaimana Nabi beribadah. Kita dapat dekat dan kenal Nabi. Kita kenal Nabi. Tuan-tuan dan puan, kalau kita sentiasa baca, contohnya buku cerita Hang Tuah, contoh. Kita ni suka Hang Tuah, kita baca buku cerita Hang Tuah, baca berulang kali daripada muda sampai ketua, duk baca kisah Hang Tuah. Apa jadi pada kita? Kita rasa dekat dengan Hang Tuah. Kita tahu apa dia buat. Kita tahu dia macam mana rupa dia, keberanian dia, apa dia buat. Macam itulah ulama suruh kita belajar hadis. Nabi buat begini, Nabi buat begini. Terlintas di hati kita, teringat di fikiran kita, Nabi buat begini, Nabi pergi sini, Nabi buat ini, itu dan ini. Maka faedah hanya cukup besar. Kita dekat dengan Nabi SAW. Bila kita baca hadis, contohnya sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi menegur anak tiri dia yang bernama Umar bin Abi Salamah. Ini hadis yang masyhur dalam kitab-kitab hadis. Contoh kitab Bukhari semua ada, Sahih Bukhari. Nabi tegur anak tiri dia yang kecil. Ketika makan, dia makan dengan 2 tangan. Ketika makan, dia makan sana, makan sini. Maka Nabi tegur dia dengan sebuah hadis yang pendek. Nabi sebut, ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebutlah bismillah, kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang hampir denganmu. Bila kita baca hadis ni, apa jadi? Bila kita makan, teringat hadis ni. Bila kita nak makan, teringat Nabi pernah pesan bahawa makan macam ni dan begini dan begini. Iya. Sambung lepas azan, insyaAllah. Baik. Bila dengar azan, saya teringat hadis tentang doa azan. Saya pernah sekali dijemput untuk memberikan kuliah tentang azan dan iqamah, tentang azan dan iqamah dalam hadis-hadis Nabi. Nah, jadi bila kita sama-sama duduk dan baca hadis-hadis Nabi tentang azan, kita baca dan baca dan baca, jadi kita jumpa banyak faedah. Bahawa kita tahu asal doa jawab azan ni daripada hadis Nabi. Bahawa kita tahu. Dan kita jumpa Nabi sebut bahawa doa ini Nabi suruh baca. Semoga di akhirat kita dibantu, disyafaatkan oleh Nabi. Doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah, ini doa dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada doa tu. Dan selain daripada itu juga ada cara jawab yang lain, iaitu semasa azan berlaku, kita semua tahu bila azan disebut, kita boleh-bolehnya mengulang apa yang Bilal laungkan. Tetapi kenapa kita ubah semasa hayya 'alas salah, kita tak ulang hayya 'alas salah? Sebab Nabi ajar dalam hadis dia begitu. Ketika hayya 'alas salah, Nabi suruh sebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi orang yang tak belajar hadis, dia tak jumpa benda ni. Dia tahu jawab, tapi dia tak jumpa dari mana datang. Itu antara faedah bila tuan-tuan dan puan-puan, bila ada ustaz-ustaz yang mengajar hadis, tuan-tuan pergi
Sebab tuan-tuan akan jumpa banyak asal usul doa, asal usul ibadah kita. Sebagai contoh, saya ingat ada seorang pernah tanya saya, bolehkah kita solat dukung anak kecil? Ketika solat kita dukung anak kecil. Sebab dia kata dia pergi haji, ramai orang Arab yang buat macam tu. Dia ada anak kecil, dia dukung ketika solat. Saya beritahu dia, boleh. Dia tanya kenapa? Kerana Nabi SAW dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa sahabat-sahabat melihat Nabi sembahyang mendukung cucu dia yang masih kecil. Tak salah saya nama dia Umamah, anak kepada Zainab. Zainab tu anak Nabi, cucu dia Umamah, Nabi dukung semasa solat. So ini antara faedah bila kita belajar jumpa hadis yang begini, memudahkan kita untuk cerita dekat orang dan faham benda macam tu. Baik. Jadi saya rasa malam ni kita dah habis dua persoalan. Persoalan yang kelima yang panjang yang saya kena ceritakan pada kuliah akan datang ialah bagaimana hadis dibukukan. Ini soalan. Ini amat penting bagi saya supaya kita tahu bagaimana mula-mula hadis dibukukan, bila, macam mana dia tulis, siapa yang tulis, di mana dan sebagainya. Ini menambahkan keyakinan kita bahawa agama Allah ni, Quran dan hadis ni dipelihara dengan elok. Tidak ada langsung sebarang penambahan, pengurangan dan sebagainya. Dan ulama-ulama telah berjasa menulis hadis-hadis ini. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, susah payah ulama tulis. Bukan satu hadis, 100 hadis, 1000 hadis, berpuluh ribu hadis. Imam Al-Bukhari kata dia tulis dengan tangan dia. Imam Bukhari tulis dengan tangan dia 600,000 hadis. Dengan tangannya sepanjang berpuluh tahun dia hidup, dia belajar, dia merantau, mengembara, dia tulis 600,000. Tangan dia, dakwat dia, kertas dia, duit dia. Ini baru kita sedar betapa susahnya. Kita sekarang nak hadis, beli buku, dah siap cetak, cantik, berbaris, berwarna-warni. Quran pun sama, tulis dengan tangan. Jadi macam mana berlaku, macam mana, siapa yang mula, ini insyaAllah kuliah akan datang kita akan tahu. Dan yang paling penting, orang-orang barat, orang kafir ni, kalau kita tak tahu benda-benda ni, dia boleh tipu kita. Contoh senang, dia tanya kita, macam mana Imam Bukhari boleh hafal hadis sedangkan dia dengan Nabi beratus-ratus tahun? Itu soalan dia. Macam mana Imam Bukhari yang meninggal 256 Hijrah boleh salin hadis Nabi? Nabi hidup tahun 11, Nabi meninggal tahun 11 Hijrah. Imam Bukhari hidup hujung 190-200 Hijrah. Macam mana Bukhari boleh salin hadis Nabi? Ini persoalan yang kita akan jawab, yang tuan-tuan boleh lihat dalam buku ini, dan kita akan ceritakan nanti untuk menambah keyakinan kita. So sekarang saya buka kepada kalau ada persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang tu soalan tu ada persoalan di belakang, ada persoalan tu kita jawab yang akan datang lah. Tapi untuk jawab pada malam ni, ada orang kata hadis ni dhaif. Contoh bila kita beritahu kat dia hadis, dia kata aku tak mau buat, ini hadis dhaif. Okey, apa maksud hadis dhaif? Dhaif maksud lemah. Jadi setengah orang ni tak faham. Dia kata macam mana hadis boleh lemah? Sebab kita belajar tadi, hadis ialah segala-gala yang dilakukan oleh Rasulullah. Macam mana hadis jadi lemah? Sebenarnya ini dia panggil istilah, cara menyebut. Mana hadis dhaif ini sebenarnya tuan-tuan, ialah hadis yang ulama kata tak pasti betul atau tidak hadis tu. Itu masuk hadis dhaif. Bukan masuk hadis tu lemah. Maksudnya nak kata hadis tu ulama masih kaji dan kata ini susah. Lain dengan hadis sahih yang ribu-ribu ada dalam kitab Bukhari semua ni, memang confirm ini hadis Nabi buat, Nabi cakap, Nabi bergerak, Nabi semua. Tapi ada sebahagian hadis ulama kata nampaknya tak cukup syarat, tak sampai meyakinkan.
Jadi dia nak guna istilah apa? Nak guna istilah macam mana? Hadis yang payah-payah sangat, hadis dhaif, dia kata. Sanad ada. Daripada sanad tu yang dikaji tu. Dia kaji ni, dia kata yang ni macam ada sesuatu yang meragukan. Macam duit yang betul, duit palsu. Duit juga tapi palsu. Tapi duit, nak bagi tahu, nak bagi faham tu, ada orang tanya, orang yang tak faham mungkin dia kata dah duit lah, nak palsu apa? Tak, ini bukan duit lah maksudnya. Jadi hadis dhaif, ulama cerita panjang. Kita akan sampai pada tahap tu, tapi untuk kita tahu pada waktu sekarang ni, terdapat sebahagian hadis yang ulama hadis sendiri buat kajian dan dia datangkan dengan satu hasil. Dia kata ini kita belum pasti betul ke tak betul. Itu maksud dia. Jadi makna sekarang ni ada lah istilah tu, tapi hati-hatilah nak kata dhaif sahih ni bukan tahap kita, tuan-tuan. Kena mengaji, kena tengok apa imam-imam dulu kata, apa ulama-ulama sahabat Imam Syafi'i semua ni kata apa. Jadi mana nak kata dhaif sahih ni bukan hak saya, bukan hak tuan-tuan. Mengaji dan kita jumpa ulama yang kata. Contohnya Imam Bukhari, orang tanya dia hadis, dia kata ini sahih, ini dhaif. Dia buat kajian, dia kata setahu aku ini tidak sahih. Jadi datang daripada seorang yang apa? Yang diiktiraf. Kita ni tahap kita ni mengaji apa yang dia buat. Di masalah kita sekarang ni ada di kalangan kita yang mengaji, saya panggil mengaji shortcut. Mengaji kitab tak habis, tak apa boleh baca kitab, tapi ni sahih, ni dhaif, ni bid'ah, ni tak betul, ni apa, dia cepat, dia panggil dia shortcut. Kita mengaji hadis ni penat, satu bertahun-tahun mengaji. Ada orang ni tak mengaji tapi dia boleh cakap. Ni kita risau. Ada sebahagian tanya saya dalam internet, dia kata saya tegung golongan ni, saya menegur golongan yang gopoh, yang tak boleh mengaji kitab, yang tak tahu bahasa Arab, yang bukan ustaz, tiba-tiba boleh cerita ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis. Saya kata golongan yang sebegini saya nasihat kena mengaji balik, kena berhati-hati, merendahkan diri. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz Adlan nasihat orang ni, ustaz mengaji dengan siapa? Dia marah lah tu. Orang ni marah lah. Orang tu lah tu yang saya tegur tu. Jadi dia marah, dia kata Ustaz Adlan tegur orang ni, ustaz mengaji dengan siapa? Jadi saya pun terpaksa cerita dalam blog, dalam internet, dalam laman web saya tu, saya cerita siapa guru saya, ni nama dia, mengaji kitab apa, ni nama dia, mengaji kitab apa, ni saya cerita seorang. Terpaksa cerita sebab orang ni dia tak faham cara mengaji. Mengaji ni tuan-tuan kena duduk macam ni mengaji, bukan boleh duduk angan-angan, duduk di rumah angan-angan jadi alim, tak ada. Kena pi mengaji, pi jalan kaki, pi jumpa guru, mengaji kitab satu-satu, belajar bahasa Arab, mengaji dengan orang yang berpengetahuan bertahun-tahun, barulah boleh nak faham sikit. Setakat yang kita faham sikit. Tapi ada orang dia shortcut terus. Dia shortcut. Dia zaman sekarang ni guna komputer, guna apa semua, pam dia terus. Ini hadis sahih, hadis dhaif, semua dia ikut suka dia. So kita tak mau. So saya abang tu terang, benda macam ni, inilah cara yang terbaik mengaji. Saya mengaji juga sampai hari ni. Tuan-tuan kata Ustaz mengaji dengan siapa? Saya mengaji dengan doktor-doktor hadis, pengajian hadis. Saya pergi kat pejabat, saya pergi kat masjid, saya duduk macam ni lah. Macam tuan-tuan, ada hari saya mengajar, ada hari saya belajar, ada hari baca buku, ada hari main bola. Contoh, ada hari dia lah. Ni sampai hari duk main bola tak habis-habis ni, tak pernah mengaji, susah juga kan? Ataupun ustaz-ustaz duk ceramah hari-hari, dia tak mengaji, payah juga. Jadi saya pakat dengan kawan-kawan, kita ada hari kita mengajar, mai Kelang ke pergi mana ke mengajar, ada hari kita belajar, ada hari kita baca, ada hari kita rehat, ada hari kita menulis. Jadi itu cara. Jadi tuan-tuan insya-Allah boleh faham. Tetapi untuk menjadi seorang yang hebat dalam ni, saya tak mahu kata ulama-ulama telah bukukan, telah cerita. Saya cuma nak cerita pada tuan-tuan apa yang mereka sebut. Contoh malam ni saya beritahu apa yang Imam Syafi'i sebut, apa Nabi sebut, apa yang para sahabat dan sebut, supaya kita dapat faham kepentingan
belajar hadis. Dan yang paling risau sekali, sebelum kita habis malam ni, yang saya paling risau sekali, orang yang tak mengaji hadis ni, tapi dia duk kira nak tegur orang, nak salahkan orang. Nu tak betul ni, tak betul ni, tak kena tu, tak kena. Macam di Mesir sana, duk demonstrasi lawan Husni Mubarak, ada budak-budak yang mengaji hadis ni kata apa? Bukan Mubarak yang salah, yang duk buat demo tu yang salah, dia kata. Sebab tak ikut sunnah, tak ikut hadis. Saya kata ikut hadis mana? Dia buat benda baik, nak suruh Husni Mubarak turun. Sebab Mubarak dah lama dah memerintah, dah zalim. Jadi anak-anak muda pergi semayang, pergi duduk semua, tak ada bakar-bakar apa, tak ada, duduk elok-elok. Ada orang mengaji hadis tak habis, dia kata ini tak kena. Siapa yang tak kena? Yang berhimpun anak-anak muda untuk imam semua tu. Itu yang salah, tak ikut hadis, dia kata. Saya pun tak tahu dia mengaji hadis tak mana. So ini bahaya. Kita buat ibadat, macam setengah orang kata dia belajar hadis, dia kata ramai orang semayang tak betul. Saya kata subhanallah, tak betul macam mana? Dia kata semayang tak ikut Nabi. Saya kata Allahu Akbar. Kalau semayang tak ikut Nabi, dia ikut siapa? Oh, dia kata tak, Nabi suruh semayang kena buat macam ni, kena buat macam ni. Lepas tu yang orang buat, dia buat macam ni. Dia buat macam ni, dia buat macam ni. Saya kata tu benda kecil. Kita tak boleh kata dia ni semayang tak sah, sah semayang dia. Cuma kalau lebih baik tu buat macam Nabi buat lah. Bukan maksud dia semayang tak betul. Satu lagi dia duduk tahiyat akhir, tahiyat awal kan. Benda ni ulama bincang lama dah. Maksudnya begini pun boleh, begini pun boleh, mengikut keadaan. Ada orang saya jumpa dia duduk tahiyat awal, tahiyat akhir sama je duduk. Orang tanya siapa kenapa? Dia sakit, kaki dia sakit. Dia tak boleh duduk macam kita buat. Ada orang saya jumpa pula, semua dia buat macam tahiyat akhir, semua dia buat macam tasyahud akhir, daripada awal sampai habis. Saya kata kenapa? Sakit kaki juga dia. Jadi kita ni pun boleh, tu pun boleh. Jangan kita pandai-pandai ni tak ikut sunnah, tak kena cara Nabi, semayang tak betul. Na'udzubillah. Semayang tuan-tuan, bila semayang tu ikut Nabi dah tu. Yang tak ikut Nabi yang tak semayang. Jadi bila orang tu solat, kadang-kadang dia letak tangan lagu ni semua. Saya kata ini teknikal, sikit-sikit tak apalah. Yang penting dia letak tangan depan, dia tak letak belakang, dia letak depan, cukup lah. Kita ajarlah sikit letak. Nak letak macam ni boleh, nak letak bawah sikit pun boleh, kiri sikit boleh, kanan pun tak apa ya. Tapi setengah orang ni dia mengaji tak habis. Dia kata saya mengaji semayang cara Nabi, dia kata. Jadi saya tengok Masjid Meru dia kata semayang tak ikut Nabi. Allahu Akbar. Ini orang boleh mengaji tak habis. Mengaji tak habis. Kadang-kadang kita tanya dia mengaji apa dekat universiti, dia mengaji bahagian arkitek lah, engineering lah, doktor. Itu masalah dia. Doktor dia kena bagi ubat, itu kerja dia. Bukan dia bercerita pasal hadis. Minta maaf lah, saya pun tak bagi ubat ke orang. Saya ustaz, so doktor buat kerja dia. Ini kadang-kadang mengaji doktor tak habis di universiti, dia pergi mengaji hadis tak habis juga, bersyarah. Dia pergi kata ni tak betul, tak betul. Tuan-tuan, kalau kita rendah diri, kita kurangkan menyalahkan orang, tapi kita fikir hak aku buat ni betul ke tak betul. Itu maksudnya. Dulu ada orang marah, dia marah saya, saya semayang tak letak atas dada. Dia kata kalau ikut hadis, kena semayang letak atas dada macam ni. Saya kata sabar dulu. Mari kita bincang hadis mana, kitab mana, ulama mana, mai dulu. Saya kata. Sebab saya semayang bawah, saya semayang macam biasa macam tuan-tuan. Jadi dia tak puas hati lah. Ustaz Adlan ni kata mengaji hadis, dalam hadis suruh buat macam ni, awak dia buat macam ni. Jadi saya kata dia, mai duduk dulu. Saya tanya dia senang, soalan mudah. Hadis mana yang cakap tak sini? Habang dekat aku, bagi tahu dekat saya. Hadis mana, kitab mana? Saya kata. Sampai sudah tak boleh bagi tahu. Apa saya buat? Saya bagi tahu dia. Saya kata tak apa. Hang tak tahu, aku bagi tahu. Hadis dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Ni 3 kitab. Hadis letak atas dada. Saya tolong beritahu dekat dia. Tu kata mengaji tak habis. Lepas tu saya kata, dah puas hati. Puas hati. Siapa ustaz tak buat? Dia kata, ustaz tahu hadis tu? Dia kata, dia kenal saya balik.
Biasalah dia tak tahu. Saya kata saya tak buat sebab ulama mengatakan hadis tu tak sahih. Hadis tu ada dalam kitab tapi tidak sahih. Sebab tu tengok semua ulama tak ada buat macam ni tuan-tuan. Tak ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab apa? Tuan-tuan yang ada ni, ada ustaz-ustaz di sini, ada ustazah, tolong cari ulama mana kata semayang tak sini. Saya ajak dia. Lepas tu dia kata, oh baru saya tahu. Itulah. Maknanya orang sini kadang-kadang dia gopoh. Dia semayang macam ni. Saya tak marah dia buat macam ni. Saya tak marah. Saya kata terpulang kat dia lah, nak buat macam mana betul hak dia. Tapi yang saya marah, dia marah saya. Tak pasal-pasal. Kan? Dia ajak buat macam ni. Jangan buat macam ni. Sebab apa? Dia kata ada hadis. Hadis mana? Saya tak tahu Ustaz. Tapi ada. Ni payah. Saya tolong beritahu, ada dalam kitab ni semua. Buat. Dia kata, tu ada. Ustaz kenapa tak buat? Sebab saya mengaji. Ulama kata tak ada hadis yang sahih. Tu cerita dia. Sebab tu Imam Syafi'i dia cakap macam mana? Letak bawah dada, atas pusat, tengah-tengah. Imam Hanbali, Imam Hanbal kata apa? Macam ni juga. Kadang-kadang dia kata apa? Boleh letak bawah pusat. Imam Hanafi, mazhab Hanafi kata boleh letak bawah pusat, atas pun tak apa, bawah pun tak apa. Imam Malik kata pun sini boleh. Tak apa. Tak ada seorang pun kata sini. Sebab tu kena mengaji. Lama bersyarah tak boleh berhenti. Saya minta maaf apa-apa kalau saya cakap tersinggung. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung pengajian ni. Dan saya doakan semoga saya dan tuan-tuan diberikan kekuatan untuk kita habiskan benda ni. Dan insyaAllah di ujungnya kita akan sama-sama dapat manfaat yang banyak. Dan saya doakan semoga masjid ni dan tuan-tuan semua diberkati kerana menganjurkan majlis ilmu yang Nabi doakan mendapat cahaya di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.